الحمد لله القائل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk dosa mengumpat dan mencaci. Hadirin sidang Jumaat sekalian, umat Islam tidak harus membawa dirinya ke lembah dosa dan kehinaan yang mengakibatkan kerugian besar bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dalam khutbah-khutbah Jumaat yang lalu, mimbar sering mengingatkan umat Islam tentang bahayanya perbuatan mengumpat, mencela, mencaci, memaki hamun, apatah lagi memfitnah, yang mana ianya tergolong di dalam dosa besar yang lebih buruk daripada membunuh. Segala perbuatan dan tingkah laku sebegini rupa bukan hanya menjatuhkan maruah diri, malah mengundang kepada sengketa dan permusuhan yang berpanjangan hingga menjejaskan keharmonian hidup bermasyarakat. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sering menasihati umat Islam agar tidak terjerumus di dalam perbuatan terkutuk dan tercela ini. Baginda bimbang jika amalan memfitnah serta mencaci ini tidak dibendung. Perpecahan umat Islam khususnya di Selangor ini akan menjadi semakin parah dan tidak terkawal. Perbuatan fitnah dan caci-mencaci ini menjadi lebih ketara dan dilakukan tanpa rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali menjelang pilihan raya. Seolah-olah musim menjelang pilihan raya adalah pesta yang menghalalkan mencaci maki, mengumpat dan memfitnah antara satu sama lain demi meraih sokongan dan undi dari rakyat. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor juga pernah berpesan ketika pembubaran Dewan Negeri Selangor pada 19 Jun yang baru lalu bahawa isu-isu berkaitan dengan kaum, agama dan institusi diraja tidak seharusnya diheret bagi dijadikan bahan berkempen. Baginda menegaskan perkara ini agar perbalahan dan pertelingkahan dalam kalangan umat Islam tidak berlaku dan hubungan antara kaum di negara ini tidak terjejas. Islam amat mengutamakan keharmonian hidup bermasyarakat dan menekankan umatnya untuk sentiasa berbaik-baik sesama umat Islam dan bertoleransi dengan orang-orang bukan Islam mengikut lunas batas dan akhlak Islam. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11 sebagaimana firman-Nya, يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemooh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain
kerana harus puak yang dicemooh itu lebih baik daripada kamu. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemooh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemoohkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain. Dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukan menjadi fasik. Maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Perlembagaan Persekutuan telah menjamin Islam sebagai agama persekutuan, dan ianya akan tetap terpahat dan tidak boleh digugat oleh mana-mana pihak. Raja dan Sultan pula berperanan sebagai ketua agama bagi negeri-negeri dan mestilah dihormati dan ditaati sama ada suka atau sebaliknya, selagi mereka patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak menyuruh melakukan maksiat. Sultan adalah payung yang melindungi sekalian rakyat jelata di bawah naungannya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wat-ta'ah fima ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Wajib ke atas seorang muslim dengan tak dengar dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang dia suka atau benci, melainkan disuruh untuk melakukan maksiat. Maka jika disuruh untuk melakukan maksiat, tidak perlu dengar dan taat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Undang-undang negara kita juga ada memperuntukkan kesalahan bagi mereka yang melakukan fitnah, penghinaan kepada institusi raja serta mencetuskan perbalahan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini, seperti Akta Hasutan, Kanun Keseksaan, dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Oleh itu, mimbar mengingatkan umat Islam agar berhati-hati dalam apa yang diperkatakan dan jangan sampai menjadi bab kata pepatah Melayu, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sepanjang tempoh pilihan raya negeri, semua calon dan penyokong diingatkan bahawa tempoh berkempen bukanlah lesen untuk mengumpat, mencela, mencerca, menghina dan memfitnah orang lain dengan sebebasnya. Ingatlah, hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap berjalan dalam keadaan apa pun, dan tiada sebab yang boleh menghalalkannya. Ingatlah dan takutlah akan seksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat perit yang menanti di akhirat kelak. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum dan menyiksa mereka yang mengumpat dan memfitnah adalah benar dan tidak boleh sama sekali kita anggap remeh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat 10 hingga 11, "Wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim." Dan janganlah engkau berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina pendapatnya dan amalannya, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah, hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Di samping itu telah diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah namam." Tidak akan masuk syurga orang yang mengadu domba. Riwayat Muslim. Oleh itu, mimbar berpesan agar calon-calon serta penyokong yang berkempen tidak mengambil kesempatan untuk memburuk-burukkan mana-mana orang atau golongan tertentu dan sering menyalahkan orang lain. Berkempen dan berceramahlah dengan berhemah, dengan menggariskan polisi-polisi yang akan dibawa untuk membantu rakyat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi mereka. Calon-calon perlu menilai keupayaan dan prestasi diri masing-masing sepanjang perkhidmatan
kepada rakyat dan seharusnya memikirkan bagaimana untuk memperbaiki ekonomi dan keharmonian masyarakat di bawah pimpinan mereka. Setiap sesuatu yang baik yang ada pada pihak lawan perlulah diambil sebagai contoh untuk diteladani bagi mempertingkatkan prestasi diri demi memanfaatkan masyarakat yang dipimpin, khususnya umat Islam. Kepada calon-calon yang bakal menjadi pemimpin, terutama pemimpin Islam, agama Islam memberi panduan dan mengingatkan kepada para pemimpin untuk tidak menyalahgunakan kedudukan, pangkat dan kuasa untuk kepentingan diri atau kepentingan golongan-golongan yang tertentu. Apabila pemimpin Islam tidak mempunyai sifat amanah dan jujur, maka akan rosaklah masyarakat yang dipimpinnya hingga mengakibatkan penganut agama lain memandang rendah terhadap pemimpin Islam. Selain itu, seluruh rakyat di negeri Selangor, terutama pihak pentadbir masjid dan surau, diingatkan supaya tidak membenarkan sama sekali masjid atau surau menjadi medan propaganda dan politik kepartian. Sebarang bahan penerbitan berunsur politik tidak boleh dibiarkan sebarannya di kawasan masjid serta surau, apatah lagi membenarkan tokoh-tokoh politik menggunakannya untuk tujuan politik kepartian. Masjid serta surau adalah zon aman dan bebas daripada sebarang elemen dan pengaruh politik kepartian demi memelihara keharmonian umat Islam yang mengerjakan ibadah di masjid dan surau. Berilah peluang kepada ahli-ahli qaryah masjid dan surau untuk dapat beribadat dan mengikuti pengajian dengan tenang dan aman. Pencerobohan dan ketidakpatuhan terhadap perkara ini adalah satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan melanggar titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor serta ketetapan Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Tindakan boleh dikenakan terhadap sesiapa yang melanggar ketetapan ini di bawah Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Pegawai yang terlibat juga boleh dibatalkan pelantikannya oleh MAIS mengikut peraturan-peraturan Masjid dan Surau Negeri Selangor 2017. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, Islam melarang umatnya melakukan perbuatan fitnah, mengumpat, mencaci dan menghina antara satu sama lain. Perbuatan keji sebegini mengundang kemurkaan Allah dan merupakan satu dosa besar bagi mereka yang melakukannya. Ingatlah hukum Allah yang amat perit menanti bagi mereka yang melakukan perbuatan ini. Yang kedua, umat Islam hendaklah memahami bahawa pilihan raya bukanlah lesen untuk melanggar ketetapan syarak dan melakukan tingkah laku tidak bertanggungjawab dengan melanggar hukum hakam dan undang-undang. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa masjid serta surau bukan pentas untuk berpolitik. Sebaliknya merupakan pusat ibadah umat Islam yang perlu bebas daripada sebarang elemen serta pengaruh politik kepartian yang boleh memecah belahkan perpaduan umat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Peraturan-peraturan yang demikian adalah hukum hakam Allah yang diturunkan dan diterangkannya kepada Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya. At-Talaq ayat kelima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.